Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام ومن جميع الأمراض يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ni. Jadi malam ni iaitu kita sebelum daripada mana-mana ada soalan, mana-mana soalan kok, seperti biasa iaitu saya nasihat dululah lebih kurang, dan sekira kita ada nak tanya apa saja, nak berkongsi, tak semestinya tanya soal fiqh, tak semestinya. Contohnya kita nak periksa masalah, kita nak ukar masalah, nak gapo, kita cuba kita pakat mari fikir, tengok, berkongsi. Kongsi nemo rasa nak malah mana dah bila kita timbul masalah. Sebab bukan sebenarnya program kita raikan tantam rautop atau raikan apa ni anda tanya kami jawab ni, iaitu bukan soal masalah fiqh sahaja, dan juga kita buka untuk kita berkongsi ilmu. Begitu juga nak show, nak gapo semua tu boleh, insya-Allah. Nah, jadi alhamdulillah kita dengar sepatah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Tidak ada di atas kau wahai Nabi dapat memberi petunjuk kepada mereka. Walakinnallah, tetapi Allah yahdi man yasha. Tuhanlah yang memberi petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan Tuhan sebut, innaka la tahdi man ahbab. Engkau tak boleh tunjuk hidayah kepada orang yang engkau kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Tuhanlah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Muslimin muslimat, kita kena ingat ada beberapa jenis manusia yang Tuhan tak akan memberi hidayah kepada dia. Di antaranya iaitu orang yang zalim. Orang zalim Tuhan tak akan memberi hidayah kepada dia. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya orang zalim saat itu Tuhan tidak akan tunjuk hidayah kepada dia. Dan orang yang zalim, maknanya zalim ada dua jenis zalim. Pertamanya zalim dengan bahawa dia tidak turut perintah Allah. Maka ketika dia tidak turut perintah Allah, dikirakan dia zalim. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi masalah tu dia zalim diri dia sendiri. Kerana bila sampai di akhirat dia akan dibalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tu maknanya dia buat nyanya dia sendiri. Dia zalim dia sendiri. Dan hak zalim buat dia sendiri ni iaitu dia buat maksiat, dia turut. Dan orang yang duk maksiat, duk turut syaitan ni, dia akan pergi jauh. Dia akan pergi jauh. Hak paling jauh sekali maksiat iaitu asyirku billah.
iaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man yusyrik billah", siapa syirik dengan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguhnya dia telah jatuh dalam kesesatan yang jauh. Wa man yusyrik billah, siapa syirik dengan Allah, maka annama, maka seolah-olah dia kharra minas sama, jatuh daripada langit. Fatakhtafuhu at-tayr, maka dibawa oleh burung, dah dimakan oleh burung atau diambil oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau dibawanya oleh angin, fi makanin sahih, nah, kepada tempat yang sangat jauh. Oleh itu orang syirik ni yang paling sesat sekali, sebab walak dia kepada syaitan. Nah, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni suruh wa ya'murukum bil fahsya, dengan perkara-perkara fahsya, perkara-perkara dosa. Lepas tu orang zalim, yang keduanya iaitu zalim manusia, zalim pada orang, dengan bahawa dia menghina kat orang atau dia menyakiti pada orang, itu pun zalim juga. Kedua-duanya Tuhan tidak akan memberi hidayah kepadanya. Dan orang tak ada hati dengan Tuhan, maka Tuhan tak akan hidayah pada dia. Dan yang keduanya, innallaha la yahdil qaumal fasiqin, Tuhan tidak hidayah kepada orang fasik. Orang fasik iaitu orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa, orang yang Tuhan sebut, wa ammal ladzi kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang fasik ni pun orang yang sebelum daripada dia saat ni, sebelum daripada tu boleh jadi dia dapat petunjuk, tapi dia dengan sebab dia buat maksiat atau buat dosa, maka dia menyeleweng, buat dia jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum amanu, dan demikian itu tu mereka itu beriman. Thumma kafaru kama yakufu fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka ditobok, diteri di atas hati mereka, maka mereka tidak faham lagi, tak erti lagi orang ada royak. Itu satu jenis manusia yang Tuhan tidak memberi hidayah kepada dia. Tuhan sebut yang tiganya itu orang yang kerah hati, degil hati. Allah Subhanahu wa taala firman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Orang tu orang kerah hati, maka orang tu pun duduk dalam kesesatan juga. Tuhan tak akan tunjuk hidayah juga kepada dia. Sebab tu Tuhan sebut, nah, orang Tuhan nak hidayah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka siapa yang Tuhan nak tunjuk hidayah tu, Tuhan buka hati dia kepada agama Allah. Yashrah sadrul Islam, fahuwa, maka ia ala nurin min rabbih, duduk di atas nur cahaya Tuhan. Nah, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Nah, maka orang tu orang tu duduk dalam kesesatan, dan orang kerah hati saat ni. Dan Tuhan sebut, faman yuridillah, siapa Tuhan nak yahdiyah, siapa nak tunjuk hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan buka hati dia kepada Islam. Wa man yurid an yudillah, siapa Tuhan nak sesatkan dia, yaj'al sadrah, Tuhan buat dada dia tu, nah, sadrahu dayiqa, buat jadi sempit, harajan, maknanya dada dia saat itu sempit, susah nak turut benda benar. Harajan ka'annama yas'adu fis sama', sempit rasa sepanjang ke langit. Nah, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan begitulah Tuhan jadikan azab di atas orang yang tidak beriman. Itu di antaranya, iaitu Tuhan nak hidayah kepada kita saat ini, iaitu kena kita turut patuh, kita kena ada hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada hati nak kepada kebenaran, kita nak kepada perkara yang benar, dan kita nak kepada beribadat kepada Allah, kita nak kepada beriman kepada Allah, kita nak kepada ada wa ila rabbika farghab, ada perasaan ragbah, rasa apa ni, gemar nak dah, rasa dah hati dia panggil.
Oleh itu semua fok-fok kita yang masuk lah ni 133 orang, 135 orang, saya mohon pakat celah tu hak mula-mulanya. Hak mula-mula supaya saya dak sebut itulah dulu. Orang panggil Allah payahnya dah. Para anbiya, nabi-nabi dulu ni Allah dakwah sungguh-sungguh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh kata, aku dakwah kepada kaum aku siang malam, tak ada putih. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada buat bertambah malaikat kau larilah. Wa inni kullama da'autuhum, dan tiap-tiap kali aku menyeru mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka dijadikan tutup jari le telinga wastaghshaw thiyabahum, tudung kepala untuk saya dengar. Wa asarru, lepas tu duk kaca di atas dia degil gitu. Wastakbaru istikbara. Kamar dia saat itu pula takabbu, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Itulah. Dan banyak soalan hak pagi tadi itu saya tak ada jawab. Boleh kalau siapa masuk dah tu boleh tanyalah malam ni. Ni marinya adakah haram ustaz vaksin Covid? Adakah haram kita pocok vaksin Covid? Jawabnya vaksin ni sebenarnya kita disuruhlah supaya kita saat ni tu orang panggil kita tak maksud vaksinnya iaitu kita ubat sebelum ada kena sebab Nabi SAW sudah mentasabbaha, siapa yang makan pagi bisab tamarat ajwah, 7 biji tamar ajwah, la yadurruhu sihrun wala summun, tidak akan kena dia mudarat. Boleh ada kena tapi tak mudarat oleh summun, oleh apa ni, racun dan sihir. Sebab tu boleh tak kita pocok Covid? Sebenarnya asal pada masalah ni kita kena tengok pocok tu tak ada gapo, kena tengok kata ubat saat ni tu. Ubat Covid, ubat apa ni, vaksin saat ni tu adakah masuk benda najis halal atau tidak. Kita tengok situ dulu. Tapi bila ternyata bahawa itu halal, maka boleh. Kalau ada bahan najis contohnya, maka tak boleh. Dalam masalah tak boleh saat ni tu, ya ada orang panggil bila tak ada ubat lain, ada ubat tu sahaja ya, maka pada ketika tu masuk dalam masalah orang panggil darurah. Darurah Tuhan sebut ke innama harrama alaikumul maitah waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Tuhan haram di atas kamu saat itu bangkai, darah, daging babi tak boleh makan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan bagi yang sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebutnya wa ma uhilla bihi li ghairillah, tapi Tuhan sebut famanitturra ghaira baghin, siapa yang terpaksa. Uturra tu mana terpaksa? Dalam keadaan ghaira bagh, dia tak ada nak wala dia tak zalim, tak apa dak kali, fala ithma alaih, maka tak dosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Bila kita terpaksa maka boleh orang panggil. Dan ada juga ulama mengikut majma' fikhi ada di Saudi, saya ingat saya pernah baca, berkata bahawa bila dah walaupun bahan saat itu bahan najis, tapi bila dah proses semua saat itu tidak lagi menjadi bila proses semua harus boleh dah. Kerana tidak kembali serupa dengan asal lagi. Dia kata gitu. Maka pada ketika tu juga, tapi semua tu ialah ketika kita terpaksa. Tapi saya nak oyaknya iaitu vaksin hak paling molek sekali, iaitu istighfar. Istighfar kepada Allah, minta ampun Tuhan banyak. Kenapa boleh saya kata istighfar? Kenapa boleh istighfar?
Sebabnya Tuhan sebut ke, "Fama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tuhan tak akan azab sedang Nabi bersama mereka. Fama kana Allah mu'adzibahum, dan Tuhan tak akan azab mereka wa hum yastaghfirun. Sedang mereka itu duk istighfar kepada Allah. Bila kita istighfar banyak, maka Tuhan tak akan azab begitu. Tidak akan kena azab. Kena boleh kata tak kena COVID kerana penyakit wabak ni azab. Sebagaimana ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, tanya Nabi SAW anit ta'un, daripada penyakit ta'un. Faqala, Nabi kata penyakit ta'un ni innahu azabun, ia adalah azab. Yab'athuhu Allah, Tuhan kirimkan, Tuhan hantar ala man yasha, di atas orang Tuhan nak, kena dia. Wa anna Allah, Nabi Allah ja'alahu, Tuhan jadikan rahmatan lil mu'minin, jadi rahmah pada orang mukmin. Laisa min ahadin yaqut ta'un, tidak ada seorang yang berlaku penyakit ta'un di tempat dia, fayamkuthu fi baladihi, maka dia duduk di negeri dia, sabiran muhtasiba, dia sabar kerana Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dan dia yakin kata tak kena illa ma kataballahu lah, maka apa ditulis oleh Allah, Tuhan telah menentukan bala mana, maka jadilah itulah. La illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka orang itu boleh pahala sebagai syahid. Sebab tu bila azab kita istighfar banyak. Yang keduanya iaitu vaksin yang paling mustajab, iaitu kita istighfar. Yang keduanya iaitu kita ittikhadul asbab, kita ambil sebab-sebab lah. Sebab-sebab saat ini contohnya kita pakai mes, kita pakai cil, kita beringat, kita gapo, maka insya-Allah Tuhan akan jaga kita. Itulah saja. Salam Ustaz, pum koruam kap Ustaz. Ya, saya nak berkongsi dengan Ustaz. Pumpin huang Ustaz reng suka pap yang hai Ustaz dupan hati cham nan tอบครั้งเดียวและตอบสั้นๆเพราะอุสตะตอบชัดเจนอยู่แล้วมินนัสและดาลิล. Minta jawab pendek-pendek. Boleh juga tapi gini lah orang panggil kadang-kadang ni ahli. Boleh ada orang yang masuk belakang ni ada juga, sebab tak semestinya orang yang sama. Sebab tu saya jawab insya-Allah lah. Perlu kita pendek-pendek gilah insya-Allah. Terima kasih. Salam abo ni krai apa ni dia kata net cha ni PC dah. Assalamualaikum abo nah cacin. ใกล้รายกุรบานอยากให้บาบอทำคลิปสอนเนี้ยกุรบานผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังไม่เป็นอย่างเนี้ยไม่เป็นเด้buat nih gerbe insyaallah nanti saya coba lah. Saya akan coba buat niat gerbe insyaallah. Ini adakah halal duit upah dia membuat meja orang buza menjual babi? Halal ke tak? Ya upah kita buat meja, dia nak jual babi ke panggil. Meja, benda ni ke panggil. Ya kena tengok kata benda hak dia buat saat ni tu adakah guna untuk babi saja ke boleh guna untuk benda lain. Bila ada boleh guna benda lain, maka pada ketika tu makna kata tak semestinya guna untuk babi. Boleh jadi nak guna ke lain. Tapi lepas itu kita tak tahu dia pergi guna untuk babi, maka habis itu tak apa. Tu. Habis itu tak apa. Kita makan upah orang kafir, upah kita ni boleh. Kita boleh orang panggil dia upah kita jual. Upah apa sajalah dia upah kita saat ni tu. Ya orang panggil masuk bab i'anah. I'anah tu kita tolong jual babi. Tu i'anah. Ni kita tak ada cara langsung orang panggil kita buat meja, maka meja saat ni tu ya kita tak tahu dia boleh guna belaka. Hak tak boleh guna apa sekarang untuk guna benda haram tu hak tak boleh. Ada sebut ulama, ada sebut saya tengok dalam fatwa Mesir sebut gitu. Bahawa benda saat ni tu kalau tetap dia kata benda tu guna untuk benda haram, tak boleh guna untuk benda yang lain, maka pada ketika tak boleh lah. Tapi kalau ia guna dia tolong buat meja stay. Kita pun buat boleh pakai belakang meja tu. Boleh buat baca surat atau boleh buat tak jual ke lain atik. Tapi ia ke jual babi, tak berdosa kita. Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Tak ada berdosa, tu dosa dia sukut.
Lepas tu pula orang kafir tak ada wajib mutalabah ke panggil. Ya, dosa ya akhirat. Tak ada wajib mutalabah ke apa. Itulah apa yang saya dah tengok dalam fatwa lah. Soalan saya, kawan kita sembahyang sunat sebelum asar. Kita sembahyang niat makmum apa dia? Sebab kita tak tahu kata dia maya sunat. Dia semaya sunat, kita semaya fardu, boleh tak Allah? Semaya jemaah ni 3 syarat sahaja. Pertamanya, taqaddumul imam alal ma'mum. Tu imam kena duduk dulu pada kita. Yang keduanya iaitu ma'rifatun tiqalatul imam. Kita tahu tu imam berpindah rukun pada satu rukun. Yang ketiganya iaitu al-ijtima', berhimpun di satu tempat. Itu sahaja. Lepas tu kita semaya ni, dia semaya qadha, kita semaya tunai, dia semaya sunat, kita semaya fardu. Semua saat itu boleh belaka. Budak mumayyiz, syarat mumayyiz boleh ada tu imam ke? Maka kita tunggu belakang ya boleh. Semaya sunat ni, fardu tunggu semaya sunat boleh belaka. Hak tak bolehnya semaya gerhana kerana mukhalafah syadidah. Sebut lagi tak fiqh iaitu dia tak serupa telajak. Kerana hak ni 2 qiyam. Hak ni 1 qiyam. Maka tak boleh kita nak turut. Semaya banyak kita tak boleh turut. Kerana tidak ada rokok, tidak ada sujud. Ada pun semaya sunat lain, semaya sunat rawatib, sunat lepas. Ngorek, lepas lepas isya, belum isya kita mari turut belakang sunat. Maka kita jemaah. Semaya jemaah ni tu imam tak syarat niat jadi jemaah. Semaya jemaah ya syaratnya. Jemaah saat ni tu wajib dia kena niat jadi tu imam atau niat jemaah. Kerana semaya jemaah tak sah tanpa jemaah. Dia kena jemaah. Ada pun semaya fardu, kita kena cuek pas di belakang dah. Tak kena. Kerana apa? Kerana kita seorang wajib kita kena niat jemaah bila kita nak jadi makmum. Ada pun tu imam, dia tak tahu tak apa. Jadi semaya cara dia, kita dah tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahalanya iaitu kita boleh, dia tak boleh. Malaikat dia tahu, dia niat dia di imam, maka pada ketika dia boleh pahala jemaah. 27. Salatul jamaah afdal min salatil faz bi 27 darajah. Boleh pada ketika tu. Tanya kata ขายของมัสยิดเงินที่ได้กำไรสุทธิไปทำการท่องเที่ยวได้ไหม? Kita saat itu yaitu ขายของมัสยิด kita jual barang masjid เงินที่ได้เงินที่ได้กำไรสุทธิไปทำการท่องเที่ยว Ya gini deh, ya duit hak asal hak siapa? Bila duit hak asal masjid, maka untung semua naik pada masjid. Bila asal hak siapa? Sebab tu dalam kaedah fiqh hukum fiqhnya, contohnya kita duk kerja sekolah, kita buat kerongkan sekolah anumat duit kita, atau kita pergi beli barang sekolah, beli meja, beli apa, tuai kedai ya tak apa, ya murah. Belanja nak murah lah. Hak 1,000, contoh 900 cabut, murah 100. Maka 100 hak dia potong saat ni kita pergi beli tak boleh mai. Dia kena klik pada sekolah kerana dia potong bukan kerana kita, dia potong untuk sekolah. Maka pada ketika tu kita tak boleh ambil duit tu. Walaupun kita nampak kata ayah wik kita itu asal gitu dah. Dia kena klik kepada sekolah. Seperti juga bagi asal siapa maka kembali kepada orang itulah. Tu. Pas duit masjid, bila duit masjid kita pergi jual duit masjid, maka pada ketika tu untung semua naik pada masjid, bukan hak kita. Kita nak buat pergi jalan, nak pergi apa tak boleh. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul. Jangan duk khianat Allah Rasul, takhunu amanatikum. Nyebabkan kamu saat itu khianatkan amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka itu kena jaga amanah. Ini bukan duit kita, duit masjid. Tu. Inilah kadang-kadang kita tak takut Tuhan. Kita buat amal
buat amal. Lepas tu kita cerita kepada orang. Kita baca Quran, kita semaya, kita gapo saat ni. Adakah boleh kita cerita kepada orang? Lebih baiknya kita tak usah cerita kepada orang. Sebab Tuhan sebut ama umiru, tidak disuruh ke mereka itu illa liya'budullah. Mereka supaya mereka itu semua Tuhan, mukhlisin lahuddin. Dalam keadaan mereka ikhlas kerana Allah akan agama. Hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Kena ikhlas ke? Buat kerana ikhlas kerana Allah. Bila kita pergi royak pada orang, takut masuk jadi riya. Waktu hasbuk, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dia saat itu tak khusyuk, lupa semaya. Walladzina hum yura'un, orang ira, iaitu orang riya, tunjuk ke orang. Sebab tu biarkan amal kita di antara kita dengan Allah sahaja. Tak usah duk royak ke orang. Tapi kalau kita royak, kita tengok sayang kita seorang ni contohnya. Dia hafiz Quran. Tapi nampak hafiz Quran tak baca Quran. Tak baca. Kita nampak dia tak baca mana, tak perangat saya ke dia. Kita tak ada hafiz, kita pergi royak dia atas. Saya alhamdulillah misal kita baca Quran 2 juz sehari. Misal lah, atau 3 juz sehari atau 4 juz sehari misal. Royak dia. Royak niat nak uya berasa dah kita orang hafiz Quran ni, dia tak ada hafiz apa pun dia bersungguh. Maka pada ketika tu untuk nak menarik dia jadi dia molek, tak apa tu. Dalilnya iaitu dalam masalah sedekah ke Tuhan sebut. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Hak Tuhan suruh buat secara sembunyi dia panggil. Apa hak kamu nafkah, apa nazar, maka Tuhan tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Bagi hak kamu duk buat semua kebaikan itu Tuhan tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Tuhan tahu belaka. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Membuat apa maka Tuhan tahu. Bila Tuhan tahu semua hak ni, kita dak gaduh pada royak kan. Tapi kita kata kita nak royak supaya nak tunjuk dia juga buat supaya kita hak Tuhan sebut iaitu fa innallaha ya'lamu amalul zalimin ansar in tubdus sadaqat. Jika kamu tunjuk sedekah, wei orang nampak, fa ni'mahi, maka itu hak molek. Kerana buat orang saat itu berasa nak sedekah. Tengok, kita dah buat sedekah. Ketika kita nak kutip duit Palestin, buat naik banci, buat tubik nombor duit boleh berapa semua. Orang semangat, nampak apa ni? Maka fa ni'mahi, tengok orang sedekah banyak lepas dah tu. Tapi Tuhan kata wa intukhfuha, kalaulah kamu sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan memberi kepada orang fuqara, orang fakir. Wa in apa ni intubduha wa in tukhfu wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, maka lebih baik lagi kerana itu waktu kita selamat jauh daripada riya. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, maka Tuhan tukar kejahatan kita menjadi kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Tuhan tahu, sangat tahu apa kita buat. Kita takut riya, kita takut ta'ajub. Tapi kalau kita untuk niat molek nak uya buat, maka tak apa pada ketika tu. Supaya juga kita semaya jemaah masjid, pakak mai ramai-ramai. Nak uya timbul suasana kata orang kampung ni suka semaya jemaah. Tunjuk nampak burung kereta apa semua mutu penuh masjid, maka itu perkara yang baik. Buat orang duduk kat rumah ni rasa malu, dia juga akan mari masjid. Itulah insya-Allah. Dan nak cakap ya. Huwa tijakruban si araiti afdal. Lemu apa kita nak sembelih, ada sebut dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembelih bikabshain,
Kabsyain Nabi Tahan kabsyain dua kibah. Amlahain putih, akranain bertanduk. Nah, dzabahahuma biyadih. Nabi bismillah sendiri, hak putih. Putih bertanduk. Kalau tak ada putih ke, maka hak kuning. Sebab apa? Hak kuning ni orang suka ke? Ada sebab ketika Bani Israel saat ni ketika Bani Israel bunuh orang tu ke hak innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akun min jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik fa'alu ma tubarun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka itu suruh Nabi Musa doa juga. Nah, minta Tuhan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, lembu kuning, molek safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Nah, hak yang wakwi orang saat itu kena belaka. Lembu kuning lepas tu merah, lepas tu hitam. Gitulah. Nah, caranya kita nak sembelih yang lebih afdal iaitu putih sebab Nabi ambil kambing hak putih dia tidak capur ke apa. Lemung ni biasa agak kalau dah putih dah putih. Tu hak putih tu Nabi kena putih dia panggil. PCCM tu banci tu bukan banci saya nah, banci Majlis Agama Islam. Jalan fai dakwah. Ông งินโรงเรียนตาดิการัจำนำยางของชาวบ้านได้ไหมครับ Kita ambil duit tadika saat itu pergi bergada kebun supaya dapat hasil orang panggil. Dapat hasil. Dia gada ni asalnya tak leh kita nak makan apa tak leh tapi adalah cara remah Allah. Tak apalah kalau hak tadika Allah kita tak apa. Contohnya buat tanaman beli ke atau heboh apa sajalah asalkan basi masuk tadika. Ya bagai-bagai sampai sini ni iaitu nak wikemeh tu tak apa. Tengok Tuhan sebut tentang masalah harta nak yatim ke yasaluna wa yasalunaka anil yatama. Mereka tanya tentang harta nak yatim. Kul islahul lahum khair. Katakanlah islah tu maknanya buat dia kau lebih banyak saat itu khair, lebih molek. Maka kita pergi cari untuk nak boleh banyak lagi tu moleklah kita tengah ni. Insya-Allah dah 250 orang mohon pakat chair lagi. Pakat chair banyak kita naik pada 300 hingga dah. Duit tengah hak masjid kita ambil pergi pegang gada getah boleh ke tak? Pergi gada getah ni kita nak pergi bergetai ke orang kalau kira tak leh. Tapi dia mau pergi gada kan ada hasil tu dia mau pergi buatnya. Maka pada ketika tu iaitu kita pergi gada, maknanya kita buat cara halal lah. Kalau gada betul tak ada hasil pergi gada ni maknanya kita bergetai ke orang duit tengah tak leh. Kalau kira dia mau bergetai duit tengah. Duit duk saja nama orang tak bayar dia nak tanggungjawab. Tapi untuk menghasilkan contohnya maksud pergi gada saat ni dia mau pergi heboh lah. Lepas tu kebun ya wik kita. Lepas tu apabila ada duit semula dia mau mari beli semula. Tuai saat ni maka untuk nak wik tambah saat ni tak apalah tu. Nak wik tambah, nak nampak hasil masuk hasil pada tadika. Tu cara tu boleh lah tu. Tapi kena cari witikan hak sah lah. Kerana asal gada tu dia mau penggir duit, dia mau nak akar duit kita. Nak akar duit kita ni kita tak barang. Ni nak akar duit masjid, nak akar duit, nak ambil duit tadika, nak ambil ke mana? Nak duit betul orang dak betul nama orang tak bayar. Sebab tu kita nak kada lagi kira tak leh lah. Tapi pergi beli tak apa, bisa tak pergi beli. Ego memang tak apa. Pergi beli. Kita hak ni tu. Lepas tu janjilah tuai tu. Apabila ada duit ni minta beli kelik lah. Maka semua benda ni wa amruhum syura bainahum. Kena syarat lah di antara orang nazir, orang ada cara kita tadika tadi. Yang kena bakap syarat lah buat dia. Itulah sahaja wallahu a'lam.
ช่วยอธิบายซากะเงินเก็บแบบละเอียดหน่อยค่ะพอดียังไม่เข้าใจค่ะว่าคิดยังไงแต่duit zakat, duit sipeh. Duit sipeh ni, nak wajib zakat kena sampai nisab. Nisab ni berapa? Nisab ni iaitu 20 misqal, iaitu harga emas 85 gram. 85 gram. Kalau emas kita ada 85 gram ni, 5.6 baht. Iaitu 5 kalau di Thailand ni. 85 gram ia kira baht panggil di sini. Itu 5 Lepas tu duit kita, tekah kita sipeh ni siapa ni sop contohnya, kita kira ni sok kira gemah ni. 85 gram. Kita tiraka dengan harga emas berapa gini. Kalau harga emas 25 ribu. Kalaulah apa ni 100 ribu baru 5 kau. Apa ni? Tak kena baru 4 kau. 125 ribu 5 kau. Tambah pula 12.500. Barunya jadi harga apa ni duit kita ada cukup banyak harga emas 5 saat ni 5.6 saat ni dok setahun. Maka pada ketika tu wajib kita kena keluarkan zakat. Keluar berapa? Keluarnya iaitu 2.5 atau 2.5 bagi 2.5. 2.5 itu sajalah. Makna kita mari ambil duit saat ni tu kalau 100 ribu kak iaitu 2.500. Kalau 200 ribu kak 5.000 kau. Kalau kita nak kira jadi mudah, kita sisip. Kita bagi 40. Ambil 500 atau 200 ribu. Mari bagi atau 40. Tu baiknya 5.000 kau lah. Itu saja zakat. Dan wajib kita kena keluar zakat. Tuhan sebut alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang hak sipeh dan mah perak tidak mengeluarkan di jalan Allah, maka hendaklah cerita kepada dia dengan azab yang amat pedih. Abdullah bin Abbas ada sebut al-mal idza balagha zakah wa uddiya, apabila siapa zakat ya waya falaisa bikanzin, maka itu bukan kanz. Wa malam tu'adda zakatuhu fa huwa kanzun, dan bagi siapa ni sok tidak keluarkan zakat, maka itu kanz, maka itu ialah makna kanz, makna sipah. Itu sajalah. Balqis insya-Allah kalau tak faham kat mana boleh hatta masuk oleh ambil bu terosak tak apa. 0811892568 0811892568 insya-Allah wafak kita banyak celah insya-Allah. Salam bapaขอให้บาบสุขภาพแข็งแรงzakatผลไม้เช่นทุเรียนจำนวนเท่าไหร่ถึงต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่าย zakat. Hak ni dalam mazhab Syafi'i ada sebut zakat buah ni, buah tamar, apa ni padi, gandum, apa lagi ni, kacang, jagung. Ya kau tu ya. Buah tamar, kurma, adas. Ada sebut cerak-cerak dah. Maka wah dia ni tidak kena keluar ikut mazhab Syafi'i, tapi ada dalam mazhab Maliki kena keluar. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, hendaklah kamu keluarkan infak, keluarkan zakat usaha, zakat nego usaha kamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan bagi hak dikeluarkan daripada hasil bumi saat ni, hasil bumi. Maknanya wah dia wah gapo masuk belaka lah. Sebab tu setengah ulama kata wajib kena keluar. Keluar bila? Wa atu haqqahu yauma hasadih.
iaitu kita wi ketika masuk. Nah, wi ketika masuk. Dan ia ada sebut ke bagi kerana ia tak boleh iddikhar, tak keluar zakat. Wah dia ni kerana tak boleh sipai ke, kerana benda ni 2 3 4 hari seminggu kau buruk lah, habislah sebulan tak boleh zakat. Ada punya hak zakat boleh sipai, wah tamal boleh sipai bila-bila, ya kacau boleh sipai bila-bila. Lepas tu pula adas semua hak ni tu boleh sipai ke, boleh taruh padi semua. Sebab tu ya kena keluar zakat ni tu. Ada pun ni tak ada. Tapi kalau kita boleh keluar zakat kata sedekah kata orang lain, ada saya pergi rumah orang tina saya. Nah, pergi dia ada oyak, dia kebun banyak kebun dia. Dia kata dia keluar sama. Nah, dia keluar bila dia menego boleh sejuta kebun dia misal dia cabut 25,000, dia keluar duit sana itu. Nah, apa ni keluar zakat sekali dengan menego dia apa semualah. Lepas tu ada saya mari dek jumpa dengan dia lah, dia kata nah, dia tak ada boleh makan kata. Makan tupa, makan tu, makan ni. Lepas dia tanya, muat lah no Dia tanya saya, hak duk keluar zakat ni. Orang hati nak kita, ya tidak, ya tak, ya ni keluar zakat, ya keluar semua ya. Keluar zakat dah tupa dah makan. Kerana benda tu benda hak keluar zakat ke tu, hak jaga. Maka, dia kata, ya keluar semua. Keluar semua ni, buah semua, tambung buah. Sebab tu hai wayak sendiri ke. Orang mana qasa malu 'abdin min sadaqah, tidak kurang harta seorang dari kerana sedekah. Sebab tu keluarkanlah zakat. Tu ikut benda ni kalau kita boleh jual boleh sejuta, ya 25,000. Insya-Allah. Tahun depan buah banyak lebih dah tahun ni lagi. Tupa apa tak makan. Moga Tuhan Tuhan cara ke. Bila Tuhan sebut man amila salihan, siapa buat amal soleh min zakarin daripada lelaki au unsa atau betina, wa huwa mu'minun sedang dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi kepada kehidupan yang baik. Tuhan hidupan yang baik pada dia, wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan balas pahala pada mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik pahala di atas bagi mereka itu buat ketika mereka duduk dunia. Tuhan tambah rezeki, Tuhan kehidupan yang mulia, makna tambah rezeki apa semualah. Sebab itulah kalau boleh keluar tu molek benar lah. Tamngan lontung kiokap ya tepinkan haluka mengalukso dai mai. Lukso saat ni tu. Banyak lukso saat ni saya dah baca di internet lah. Lukso ni banyak 60-70% tipu. Lah ni mau tahu dah ni. Bitcoin ni lebih kurang dekat dengan lukso juga. Lepas tu pula Bitcoin hari ni berisap Tesla. Nak buat hun tu baik habis tu baik. Dan hari ni turun 5% ke berapa kakak 4%. Sebab tu benda ni kita tengok jenis-jenis tu juga. Walaupun kita tak nampak dia naik lah ni pun, tapi tengok orang radak tu pun tahu dah kata main mancai. Nak tu baik. Lepas tu benda-benda lukso ni banyak tipu. Oleh itu kita bila tipu ni, banyak tipu ni. Lepas tu dia jual ke neraka kerana dia nak uji pada luka hak lain, hak bawah ni pula. Saya tengok ada jenis handsome ni dah. Panjang ni ya 200 ke supaya saka. Adalah buh kuah lidah, buh agapa. Benda ni ke neraka. Bagi hak 5 kok 10 kok ya bahaya dia, atau suterik 20 kok. Ia sip tahu labo. 100 tahu labo kerana nak uya ke bawah hati. Maka ke neraka benda-benda gini tak sungguh orang panggil. Maka ada unsur-unsur tipu gharar. Nabi SAW sebut man ghasyana falaysa minna. Siapa tipu kita mungkin pada puak kita. Sebab tu banyak lukso saat ni tak usah lah. Kita saat ni tu cari kerja hak betul sungguh. Kita nego tak apa jual tepi halal, jual apa hak halal. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum.
Nego jual ni hak halal juga dah. Kita nego tijarah, nego. Nak nego, lepas bangun insya-Allah Tuhan akan buka jalan. Nego tu kok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah katik kok tu, insya-Allah Tuhan akan berjalan kepada kita. Kita duk main lukso, main gapo tu. Okey kali kok rebah bagi kita tak apa, kita duk dapat. Orang hak belakang tu. Duit masuk 10%. Tengok kumah kita dekat beri buat kita. Banyak mana habis 100 juta kat 1000 juta kau. Ada gitu hak dekat kapal lah mari pula lepas dah tu ada wiji ni nego mah. Lepas tu mari pula hak kata buka orang di Mekah. Lepas tu pula mari pula gapo lagi hak baru ni tu pula apa ni babopo lah. Semua sana tu jenis nipu belaka. Lepas tu kita tak ikat beri lah ke. Rezeki saat ni kita usahalah. Kita usaha kerja ke apa. InsyaAllah Tuhan akan buka kepada kita. Cari rezeki yang betul. Tak usah nak cepat kaya. Itu saya nak ayat tu kena ingat tu je lah. Kena ingat. Lamat kunut tu waktu daimai. Baca kunut setiap waktu apabila baca kunut nazilah orang panggil. Nabi SAW baca sebulan. Setiap waktu ni kunut nazilah, kunut ketika orang Islam kena bala. Supaya dengan orang duk pergi di fasting, duk bunuh orang Islam, maka pada ketika tu dibolehkan kita baca kunut. Kalau tidak, tidak. Malaikat sembahyang subuh dan bulan Ramadan nisfu ke arah kepada akhirnya. Itu akhir sembahyang witir, maka itu saja. Kunut. Angon pautangจะทำ kurban ได้ไหม Kita ambil duit kerap pautang saat ni tu yawi duit ke yawi barang. Bila yawi barang saat ni nak jual barang, dia suruh kita beli barang semua. Nak katun saya takit, maka bila hak dia suruh ambil barang kita nak ambil duit tak leh. Tu cara nak bolehnya iaitu tak ada payahlah, iaitu kita pergi beli barang dia, lepas tu kita jual dia kelak. Itu tu orang panggil bai'ul ain. Ada ulama hak kata boleh. Dan yang kedua kak kita wibak kita dia beli barang pada kita buat klik mai kedai, lepas tu kita jual dia. Boleh juga kita ambil duit buat klik. Setara tu jelah. Maka duit tu tak apa. Kita buat gerbang buat apa boleh kerana sah lah tu. Apakah darah yang keluar selepas daripada gugur 2 bulan? Darah hak keluar daripada gugur 2 bulan saat ni itu tidak dikirakan beranak. Dikirakan darah nifas, dikirakan beranak apabila janin atau bayi itu jadi rupa orang. Ada sebut iaitu paling kurang kat 80 sampai 90 hari. 80 sampai 90 hari beranak itu dikirakan nifas. Tapi ada mazhab Maliki tak kira gapo pun asal kata baik goreng kira tu belaka. Jadi hak ni orang panggil lepas dah 2 bulan tak ada jadi budak lagi, tubik mari ketul darah dan sebagainya, maka itu dikirakan darah fasad. Maka wajib kena semaya. Kalau duk tubik juga kita kena basuh. Bila masuk waktu kita basuh, maka kita ambil khirqah, ambil anamai kain ke apa kita sumak, nama dia kita tutup kan, ambil wuduk kena semaya selalu. Boleh semaya fardu satu sahaja. Nak semaya pula kena tunggu masuk waktu, basuh cuci buat sepanjang saat ni lah. Ada bersemaya sunat boleh, baca Quran boleh selagi tidak berhadas. Kecil iaitu tak kecing, tak berak, tak apalah pada ketika tu. Abang darah fasad tu. Dan ada juga ulama dah sebut bahawa sekurang-kurang beranak saat ni boleh, ada yang menjawablah tu. Tapi saya dah tengok rojok pada fatwa-fatwa ulama, dia kata 80 sampai 90 hari selepas dah tu dikirakan darah nifas. Orang panggil tak kena semaya sebanyak-banyaknya 60 hari golek 40 dan sekurang-kurangnya sekali keluar. Itu sajalah. Oleh itu tak serupa dengan beranak lah. Puyin tat pum ton ma uzur daimai. Orang tina gunting rambut ketika uzur ni makruh. Boleh tapi makruh. Makruh sahaja. Ada apa kita duk tisir luruh tu tak ada apa tu. Kerana bukan hak lurus sendiri orang panggil. Lemu lingo tebau. Lehat
Nah, boleh kau buat perban lemu tebuk hak ni orang panggil ada sakap. Ada lubang tanda ni tak apa. Saya tengok le fatwa ulama apa ni adalah ada ingat fatwa aku negeri Arab lah. Tak apa benda ni dah temu tu tak apa. Hak talihnya iaitu hak buat mengurangkan sepong rebah. Atau cabut tak ada telinga dan sebagainya. Maka itu tak boleh. Tapi kalau lubang sikit tak ada apa. Tu boleh kita buat. Sebab tu lemu hak kita buat klik sebelah atas tu dia mau tebuk lubang untuk tanah. Maka tu tak apa dah. Salam Ustaz Korani rang pula maitun Yuden rauแต่กิ่งไปบ้านเขาสามารถกินได้ไหม buah kayu hok duk dalam kawasan kita pohon kita tapi pergi masuk le tanah dia ada ke boleh dia makan saya dah ingat saya duk ngaji fiqh lama kata boleh dah boleh makan lah panggil tapi nak mai jual tak leh tapi molek gak apa ni kena minta tuai lah kena minta tuai lah situ ialah molek lah tu. Salam Ustazผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากกว่าอ่านหรือฟังอัลกุรอานไม่ทราบว่ามีเทคนิคให้ไม่อยากฟังเพลงและหันมาชอบและรักในการอ่านกุรอานหลังจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาผมเริ่มฝึกอ่านกุรอานพยายามจะให้กลับคลื่นเสียงapa niเพลงมากกว่าอ่านฟังกุรอานjadi apa ni dia kata dia suka dengar lagu sokmo nak buatlah mana tok si dengar lagu ni lagu ni orang panggil hibur dan lagu saat ni tu wak wigalik wak dah sebab tu hasbuk ka walladzina hum anil lagwi mu'ridun mereka berpaling daripada perkara lagu tak peduli kepada mu'ridun berpaling pada benda lagu dia benda sia-sia kan benda sia-sia oleh itu kita nak buatlah mana sesuai kita dengar kita kena hajar kita zikir Tuhan banyak lepas tu baca Quran banyak lama-lama bila Quran lagi masuk ambil tepat berhenti dalam hati kita ya kau tupu ya kau habis oleh dia ya kau habis jadi kau suka Quran ya sebenar kita nak oyak nak orang hak baca Quran sokmo orang duk zikir sokmo ni tak dengar lagu ya akhir kali tak boleh duduk hari dua tu dia tak boleh duduk hari karena lagu saat ni orang panggil dia saat ni tu hiburan ni syaitan lah banyaknya bila kita nak dengar lagu ya kau nak dengar lagu kau nak kau jauh ya kau pergi jauh sebab tu caranya kita hajar baca Quran kita ambil masa lek pagi tu baca Quran malam baca Quran lama-lama Quran ni akan serai ambil berhenti hak dalam otak kita ni buat kita kabci insya-Allah kau tak suka pada lagu insya-Allah ini saya tahniah mujur lah bila kita berasa pesen ni kerana lagu ni tak kau nak dengar dia banyak sangat lagu panggil dia sedap dia tak suka baca Quran sanggup dia tiba sanggup dak bila kita dengar kau banyak lagu saat ni tu dia bukan buat jadi tenang dak dia sedap panggil kadang-kadang sedap supaya orang makan gitu ya. Dia bukan tenang dak. Kalau orang dengar lagu ni ya sedap sajai lagi kot tu. Wasa sedap patu koya patu diri ya pun kontrol ya di situ. Hanyut gitu. Sebab tu bila kita mari zikir, patu kita baca Quran, maka waktu kita stable. Saya kira panggil stable mana jadi stabil dalam emosi kita stabil. Orang dengar lagu banyak tak stabil. Wasa nak murih mudah. Wasa sedih mudah. Wasa tu mudah gani mudah sebab ya orang panggil kita mek arum mari tuatang mek arum mek emosi kita mek perasaan kita mari mek tuatang mek mari wak betul diri kita kan. Mau kita dengar semua. Jadi kita ni jadi orang baik arum. Wak jadi kita saat itu jadi orang biasa arum lah. Kadang-kadang itu arum molek, kadang-kadang jadi itu. Dia tak stabil lagi.
Terus baca Quran tengok. Allah, dah baca Quran tengok. Tu hasbuk. Nah, kata baca Quran siaan itu. Jadi stabil hati kita, sengup molek. Tetap molek. Alladzina amanu, orang beriman wa tatma'innu qulubuhum. Tenang hati dia ala bi dzikrillah. Adakah tidak dengan ingat Tuhan itu tatma'innul qulub, tenang hati. Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allah qiyama. Orang sebut Tuhan dalam keadaan berdiri, ingat Tuhan. Wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika dia tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia duk fikir makhluk Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan dia berdoa pula, akal tak jadi ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Minta doa, minta Tuhan selamat daripada api neraka. Maka bila dia berdoa tu, buat jadi tenang hati dia. Cara orang panggil situlah. Lepas tu nak habis benda tu juga kita semaya. Contohnya semaya. Nah, sebab Tuhan sebut qad aflaha man tazakka. Nah, orang yang bersih hati itu beruntung kan. Wa dzakaras ma rabbih, sebut nama Tuhan fa shalla, dia semaya. Tu caranya insya-Allah. Salam apa cak lama qada sunat qomak mai. Nak semaya qada sunat qomak ke tak? Qada ni nanti saya dah ingat kata nak semaya fardu ya, rasa gitulah. Semaya fardu ya. Nanti saya tak ingat ni dah, tak ingat. Tapi dah ingatlah, dah ingat kata qomak semaya fardu ya, dah ingat gitu ya. Tunai ya, segitu. Baba apa ilmu tarekoh? Raurian daimai ilmu tarekoh. Terekak dia panggil, terekak. Kita panggil terekak ngatik bersalah. Lepas tu pula apa ni mengatik besar. Hidup waktu ni semua tu kena tengok dulu dah. Dua perkara apabila ada terekah, nak tengok dua perkara. Pertamanya kena tengok dia tu orang duk pipai sana. Yang kedua pula kena tengok amalan dia sana. Dia amalan ni bila bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka banyak kena seleweng, nak menyeleweng. Komo kita ni pelak-pelak ngatik sampai kocok habis umur-umur. Bukan, sebab tu hasbuk alladzina amanu. Orang beriman wa tatma'innu qulubuhum. Tenang hati ke ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab sebut nama Tuhan itu tenang hati. Ni ngatik kocok lopak okey dah tu. Lek panggil. Dosa lagi je. Kalau tak rahi sejik, tak gi sejik, tak gapo duduk terekak duduk ngatik cara dia sejik pun dak gi okey dah. Nabi SAW sebut taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara, lan tadillu abadan. Kamu tak akan sesat, mata masaktum bihima. Selama kamu duk berpegang dengan kedua kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, kita tengok sunnah Nabi. Dah tu hasbu wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa taat dan Rasul, taat Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Lepas tu dia ni pelik. Kadang saat ni tu nak jadi bomo, nak jadi tengok tu kita nampak tengok tak stabil ni ada. Kalau orang buat amal ibadat, molek, semaya, sejik sokmo, jemaah sokmo, baca Quran sokmo, tak ada kena terekah pun dah. Pada cukup kau mak tu ya. Nak terekah ke apa lagi? Semua amal kita boleh buat amal. Kita baca Quran. Pahala tu wayak siap belakang dah. Nabi wayak siap dah. Pahala orang baca Quran. Semaya jemaah tu wayak siap belakang dah, cukup dah tu. Tak ada kena hidup ngatik suku dah. Nak ngatik ada aurat. Lepas semaya ngatik 300. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Lepas tu pula campur dengan la ilah sekali jadi 100. Nak lebih common lah. Sebab tu Nabi apa tu hasbuk wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Suruh kita zikir banyak. Jadi tak ada apa ahli benda gini. Kita hidup baik ni, hidup tak hak. Siap lakon dah Nabi. Hari siap dah. Cara kita nak hidup saat ni tu suasana apa ni cara untuk kita buat amal ibadat setiap hari dah cukup untuk benda tu.
Kadang-kadang hidup tapo, hidup poha, tengok plek-plek lalu. Lepas tu duk frasa, tak orang lain tak kena. Ni ada berhubung dengan saya. Hidup ayat tu, ya tak boleh maya, dah sejik ya tu. Dia tersejik cemar, dia nampak cemar. Dia kena pergi semaya bukit sore. Hidup semaya bukit nama tu, tu benda-benda hak ni orang plek-plek lah tu, kata bukit lah tu. Bukit, syaitan tipu ya. Syaitan tipu. Kadang-kadang setengah-setengah hak ni tu semaya jemaah, tak pergi semaya jemaah. Maka ia belaka. Orang dulu ni salafus soleh. Ngakak nak pergi sejidnya Nabi dekat nak wafat dah sini Ali pipai masjid. Lepas tu mari tempat-tempat belakang ni kata tak apa ya, tak kena pergi. Balik molek. Gapalah tu. Kalau kau ngaji kau buat benda-benda ginilah nak ayat. Tak kena semaya jemaah. Nak semaya jemaah tak boleh. Semua tu magrur. Orang panggil tertipu dah tu. Karena apa? Karena kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi kamu pada Rasulullah uswatun hasanah, ada contoh. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang beriman pada Allah Rasul dan hari akhirat dan dia sebut Allah Taala banyak-banyak. Maka orang tu kita boleh tengok apa Nabi dah siap lakon dah buat cara hidup semua. Dan Nabi ni Tuhan kata in kuntum tuhibbunallah, jika kamu saat ini kasih Tuhan fattabi'uni, suruh Nabi royak turut cara Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Suruh turut Nabi, cara Nabi hidup saat ni. Kita turut sunnah Nabi ni Allah dah semaya jemaah tak tinggal lah. Maka kita turut semaya jemaah Nabi semaya waktu kita, mari waktu. Maka Nabi apa ni semaya lama, maka itu semaya lama. Turut sunnah-sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Maka tak akan sesak dah. Tak ada kena pergi cari itu orang tinggi. Tapi ada tarekah yang betul. Ada juga. Yang lebih pada yang ada masa yang untuk menajak. Yang gitu. Yang lebih pada mari ambil masa zikir azkar. Kalau saya ada ngaji dulu, ada Naqsyabandi. Naqsyabandi ni biasa ngatik ni. Allah. Kita biasa masuk. Syekh ngatik sekali. Allah. Ya nak wisuruh. Boleh tak ngatik Allah ke gitu ke duk gagah belah Malaysia ke kata boleh tak ngatik Allah. Tak boleh tak apa. Karena Tuhan sebut wadhkurullah, hendak sebut Allah kan. Dan dah sebut ke wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Suruh Tuhan sebut nama sebut Allah pada hari-hari yang dibilai kan. Sebut nama Allah, sebut boleh Allah kan. Mana tak boleh sebut Allah. Ada setengah tu biasa menyeleweng enggak teruk dah tu. Kata tak boleh kata zikir Allah saja tak boleh. Kena kata Allah Akbar. Atau kena zikir kata subhanallah, kena gitu. Allah saja tak boleh. Tak boleh bagi apa muka sebut. Ala Quran sebut azkurullah, sebut Tuhan. Sebut Allah. Ada juga tarekah tu, tapi hak tu kan panggil ya ada cara jelah lebih kurang. Ya nak ada hubungan gitulah. Ada apa tu tapi nak ayat tu. Kok mau kita nampak selerak tabak dah kata. Hidup tapalah tak baik dengan orang. Hidup perasa kata fok dia cuci, pergi Mekah tak mai masjid Mekah lagi. Ke apalah tu? Ada. Saya duk bunyi tu pergi masjid Mekah tak mai masjid Mekah. Tu pah. Namulah tu. Kita fikir pun tahu dah kata sesak, nyeleweng. Semaya seorang diri, adakah boleh baca surah Sajdah pada waktu subuh? Boleh. Bahkan molek lah kerana sunnah Nabi SAW. Hari Jumaat, amalan Jumaat, sunat kita semaya fardu subuh. Baca suratul Sajdah dan baca suratul Insan. Amalan Jumaat. Seorang kan ada apa? Boleh supaya tu lah tu ya. Tok Ime tak jujur, kita ikut dia boleh ke tak? Tok Ime tak jujur, kita nak ikut dia boleh ke tak? Maksudnya Ime tak betul lah, kita nak turut semaya boleh ke tak? Apa saya tak faham tu. Kalau hal semaya saat ni, ada cara lah kita fiqh, iaitu hak mula-mula sekali ni afqahuhum wa aqra'uhum. Orang ni semaya tu orang hak faqih dan orang hak baca sedap. Kalau tak ada,
afqahuhum, orang hak paling faqih, orang hak paling pandai. Kurang baca tak apa. Nah, kalau tak ada aqra'uhum, orang hak pandai baca sedap sekali, kena ngata tajwid ke apa. Kalau tak ada akbaruhum sinnan, nah, hak tua. Kalau tak ada, nah, hak muka budak tapi muka dia tu jangok. Nah, adalah. Gi kot itulah lebih kurang. Maka kita lepas tu kena cari arwahum hak warok, adalah lebih kurang. Nah, tak boleh kita semaya di belakang dia sah semaya. Tak ada apa semaya di belakang semaya cukup syarat boleh semaya belakang. Salam jatam wa sami hai nafkah te sami lamat. Mai ครบ5เวลาเท่าที่เรารู้ว่าสามีละหมาดไม่ครบเราจะบาปไหม Suami kita tu laki kita wi nafkah pada kita. Itu dia nafkah. Wi lah nafkah pada kita saat ni. Nah, lepas tu dia wi nafkah pada kita. Tapi dia saat ni tu, semaya tak cukup 5 waktu. Maka kita tahu saat ni kita berdosa tak? Jawabnya tak ada. Hak kita ni kita kena nasihat pada dia. Wajib kita kena tegur dia. Sebab Nabi SAW sabda, Man ra'a minkum mungkaran, siapa hak nampak benda mungkar, benda tak molek. Fal yughayyir biyadih. Kena ubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak kuasa, fa bilisanih, maka dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak kuasa dengan hati, wa dzalika ad'aful iman. Maka itu tu orang paling rendah iman. Maknanya bila dapat ia tak semaya, maka kita saat itu wayak dia. Abeh semaya tak cukup dah. Kita nak wisnai lah mana? Wayak molek. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis salah. Suruh kalau ahli keluarga dengan semaya. Wastabir 'alaiha. Dan sabar di atas semaya. Nahnu la nas'aluka rizqa. Kami tak ada minta rezeki. Nahnu narzukuk. Kami memberi rezeki. Wal aqibatu lit taqwa. Hujung jatuh takwa. Hujung jatuh ni bagi orang bertakwa pada Allah. Lah tu. Assalamualaikum doktor. Apakah baca bismillah atau doa dalam bilik air antara ambil air sembahyang? Duk oleh bilik air kita nak ambil wuduk, adakah kita bismillah? Dia ambil wuduk dalam bilik air saat ni, itu tempat bilik air yang tempat kita qada hajat itu sahaja makruh. Tapi bila kita nak baca, nak ambil wuduk sunat kita bismillah kan? Maka kita bacalah bismillah, itu sajalah. Sunat kita baca bismillah bila ambil wuduk. Sebab ya arif suku-suku panggil. Hak ni bismillah sebab kita ambil wuduk. Adapun wuduk saat ni makruh ke dalam jambai tu. Dalam jambai. Ni atau cewi babo semangat ya insya-Allah. Selamat jalan dah. Babo tak kau jam nong ban haiเราแล้วเขาจ่ายค่าเช่าบ้านทุกเดือนเงินนั้นเป็นริบไหม? Kita dia gada rumah kita, lepas tu dia sewa rumah dia pula pada kita. Duit tu adakah riba? Ya, duit tu duit riba. Bila riba saat ni haram, la'anallahu akilar riba. Nabi kata, Tuhan laknat orang makan riba. Wa katibah orang tulis. Wa syahidaih dua orang saksi. Semua Tuhan laknat. Dan Tuhan sebut, la yamhaqullahu riba, Tuhan akan rutuhkan riba. Yurbis sadaqat, dan Tuhan akan suburkan sedekah. Alladzina yakulur riba, orang makan riba la yakumuna, tak boleh bangun daripada kubur illa kama yakumul ladzi taqabbathu syaitanu minal mas. Dia akan bangun supaya dengan syaitan bangun. Daripada kubur supaya syaitan bangunlah. Serudung gitu. Sebab tu tak boleh makan. Pas remo dak buat lah nak boleh. Tak boleh saat ni orang panggil halal. Demo halal lah no. Demo jual. Bukan demo gadadak lah. Mana demo jual atau hebah rumah ni. Demo hebah duit. Lah tu kalau ada duit pakai gila hebah pula. Itu halal orang panggil. Halal ni lari daripada riba, takut jadi riba. Khilaf ulama. Ada jumhur ulama kata tak boleh. Tapi dalam setengah tu dalam mazhab Hanafi
Ada orang ulama besar kata boleh. Karena apa? Karena kita hebat dah, kita jual dah. Tapi Fok nu hak kata tak boleh. Dia kata duk jual hebah. Wah sebenarnya Fok ni nak lari daripada nak kiyah lari, nak boleh makan hebah. Itulah saja. Sebab tu tak boleh lah kalau kira kau. Salah satu duit rau canak dan kolakru. Lagu mana kita nak ambil duit dengan ambil barang, cuba beri penjelasan. Tadi pun saya wayak dah. Iaitu kita pergi jual. Kita pergi beli dulu. Beli beras beli seguni. Maka kita jual. Beras klik kat tuai dia. Maka tuai bayar kita klik. Tak kata lah. Atau kita wid dia bak dia saat itu. Maka dia pergi beli barang kita dengan duit ni. Wak klik kedai semua. Lepas tu kita pun. Supaya wak klik barang itu. Kita tak apa. Kita jual klik dia. Maka dia bayar duit. Maka itulah hak bolehnya. Tapi kalaulah dia saat itu. Tak ada wak lah tu. Duk makan persen tu reba. Sebab dia wui betul. Apabila kita nak duit contohnya. Kita pergi jumpa kedai. Dia wui kita 1,000 contohnya. Atau 800 kau. Dia wui duit dia dulu. Puan kata tu baik duit kita. Dia make duit kita 1,000. Makna kata kita kena bayar lebih. Lebih pada kita hak betul. Maka itu ainur riba. Maka itulah kena di atas reba dah. Lemu tu bot lingga dah boleh tu gerubah dah jawab dah tadi tu tebuk tu boleh tu. Sakap bang. Tanda tu boleh. Sabwa rizki istidra bab naikra. Rizki istirat. Rizki istirat bab istidraj. Kadang-kadang Tuhan wirozki istidraj. Istidraj ni Tuhan nak uji dia lah. Tuhan istidraj. Siapa ke? Apa ni? Banyak. Banyak dia lipah. Menyebabkan dia tak khabar dan sebagainya. Tuhan nak uji kat bagi istidraj. Itu istidraj. Bahawa ni tangในการเรียน ต่อมหาลัยหน่อยครับควรเรียนอะไรดี nak ngaji mahalai, nak ngaji universiti ni kita nak ngaji apa? Ngaji ni boleh belaka, kita harus kita ngaji apa saja. Nak ngaji wiswa, engineer, architecture atau kita nak tu orang obat, kita nak ngaji agama, boleh juga ngaji bahasa, boleh belaka tu duduk di atas kita minat. Duduk di atas kita tu minat ngaji apa, maka kita ngaji tu lah. Kita minat apa, maka kita ngaji tu. Ngaji apa-apa tak apa. Asal ke agama itu jangan tinggal agama. Jangan tinggal agama itu saja. Minat apa, maka ngaji tu. Kena ngaji tam kita tanat. Kalau kita duk ngaji kita tak suka, ya tak jaya. Kita ngaji kita suka. Kena daging gerbek, kita tak boleh makan kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab dia bukan Islam. Bila bukan Islam saat itu, dia nak makan hak ni, orang panggil daging untuk kita gerbek. Iaitu untuk kita gerbek taqarrub ilallah. Nak jadi manfaat. Nak jadi kebaikan semualah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala belakalah. Sebab tu ada sebut tak silap ke Imam An-Nawawi ada sebut kata daging gerban itu tak boleh wi kepada orang bukan Islam ke. Tak boleh makan ke bagi. Ada saya duk tengok lupa dah nas. Awal lama tak tengok. Berkata Imam Nawawi, dan hikmah pada dilarangkan ialah supaya kekal semua juzuk. Nanti buka-buka ni.
Tapi yang penting enggak, tak boleh kita nak wi. Nah, ada sebabnya iaitu tak boleh wi kepada orang kafe makan daging kerbau. Nah, Imam Nawawi dah sebut bahawa tak boleh. Dalam mana pun tak boleh. Dah wi pada orang kafe makan daging kerbau ni tak boleh. Dah. Nanti saya nak tengok sekali lagi lah di antara hikmahnya sebab gapo. So lagi dah. Tapi Malaysia nak kecek dunia Arab. Malaysia ni akan kecek tentang masalah dunia Arab. Kita lama-lama sekali itu kita kecek berita luar negeri pun lebih kurang lah. Kerana soalan ni pun banyak-banyak dah ni pun. Dah ada remote dengan hak ular remote tu. Maka kita nak halis sikit lah. Apa nanti insya-Allah saya nak tengok hikmah-hikmah sebab apa. Babo tiban รับตัดเย็บเสื้อผ้ามีกระเทยมาตัดเย็บเสื้อทำเสื้อถ้าไม่รับก็ไม่ได้เพราะอยู่ใกล้บ้านอะไรคือhukum kah? Ia potong baju ke apa? Kalau dia potong baju ke tino, dia ke jatah. Tak boleh kita nak potong video. Sebab Tuhan sebut, Nabi SAW sebut, la'anallahu, Tuhan nak, al-mutashabbihat. Orang yang serupa, wak serupa ke tino, minar rijali bin nisa, daripada orang lelaki dengan orang tino. Dia serupa. La'anallahu al-mutashabbihin. Orang yang wak serupa ke jatah. Minan nisa birrijal, daripada orang tina dengan orang jatah buat serupa Tuhan laknat. Maka kita tahu juga dah kata ya ni potong, maka pada ketika tak boleh. Ada apa kita tak ni i'anah, bagi kita tolong sokong dia. Tuhan sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dah naklah kita tolong di atas kebaikan, jangan tolong di atas benda yang tak baik. มีวันที่ห้ามตัดเล็บไหมหรือตัดเล็บตอนกลางคืนได้ไหม Tak ada benda ni, tak ada hari yang dilarangkan, yang dilarang kerak kuku. Dan tak ada hari yang dilarang kerak kuku, dan tak ada hari yang lep malam apa itu makruh saja. Karena benda ni benda harus orang panggil, tak ada masalah. Apakah hukum makmum baca perlahan? Apakah hukum makmum baca perlahan? Tu email ke siapa makmum ni baca perlahan, perlahan ni baca koha. Baca slow, koha lah baca. Kalau baca derah tu nyaring dia panggil. Makmum baca derah ni bunyi wak tu makruh. Menyakiti orang lain, janganlah. Selainคนได้หรือไม่ลูกจะเตือนสติพ่อหรือแม่ในขณะที่พ่อหรือแม่นั้นใช้อารมณ์กับลูกอย่างไม่มีเหตุผลที่เตือนเพราะเป็นห่วงอาจจะกระทบกับโรคประจำตัวจะทำให้พ่อแม่ไม่พอใจที่เราเตือน kita boleh ke tak nak tegur ibu bapa, boleh ke tak kita nak tegur ibu bapa, ya tegur boleh, tapi orang panggil kena royak molek sungguh ibu bapa ni. Karena Tuhan sebut ke wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin, jangan kata uff, wala tanharhuma, jangan jekah, wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah dengan perkataan yang mulia. Kena royak molek sungguh ibu bapa, jangan kita royak suara kasar, suara apa tak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma. Kali suruh kita syirik jangan taat, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa,
Kita kena sayang ya molek, kena musahabah. Dan ibu bapa ni wajib kita kena rendah diri. Waqfid lahum janahadh-dhull minar rahmah. Tunjuk tonton kita rendah diri pada dia. Dah wayak molek sungguh, jangan wayak katup ketang wak jadi geger belah tak leh. Dah. Wayak tu boleh bapa siapa boleh wayak, ad-dinun nasihah. Agama boleh nasihat ke. Dah boleh tegur orang ni.ถ้าเราเป็นมะมุมมัสบุกของการละหมาดได้ซุบฮ์มักริบอิชาหันละหมาด1 rakaat. Jadi pahala kita sembahyang itu 2 rakaat. Pertama kita jadi makmum. Kita naik sore. Sore ni boleh tak kita baca regah? Ya boleh kita baca regah dah. Boleh baca regah. Regah mana? Sekodar lah panggil. Saya dah ingat itulah. Witinakan tong. Cara kita nak ingat mudah walah no. Kena baca Quran banyak. Quran ni nur cahaya. Baca Quran banyak. Saya ingat saya sendiri pun payah ingat. Kalau ngaji lupa payah ingat. Mudah ingat pun mudah lupa. Mudah lupa ni tak ada apa. Sebenarnya iaitu kerana banyak maksiat. Imam Syafi'i kata inni syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku ngadu untuk guru aku. Waqi'. Aku ni teruk, payah ingat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia nasihat supaya aku tinggal maksiat. Fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. Dia kata ilmu tu nur. Wa nurullah la yuhda li'asin. Ilmu tu tidak diberi pada orang berdosa. Sebab tu payah ingat ni tu kerana maksiat. Dan cara untuk nak buka kena baca Quran. Baca pagi petang, baca pagi petang. Lama-lama saat ni tu jadi cahaya otak. Kerana dia mudah kita ingat, insya-Allah. Itu sajalah. Saya dulu payah ingat, tapi kita istiqamah baca Quran, alhamdulillah lah. Kita istiqamah. Istiqamah sehingga alhamdulillah. Lain itu jadi saya pun tak tahu juga kadang-kadang kita ni tak baca hadis Quran. Jadi alhamdulillah. Adalah lebih kurang sepuluh ngajar pada mana lah. Jadi boleh ingat. Boleh ingat. Dulu kau ingat alam nasyrah ya lah. Inna alam nasyrah. Ngaji tu ngaji lah. Tapi bangit lupa kan. Ngapa-ngapa terlupa. Ngapa-apa terlupa. Ngapa belakang. Tapi kalau kita baca Quran semua ni tu hai buka kita. Alhamdulillah. Anak gugur 3 bulan kena ngekah tak? Tak kena ngekah. 4 bulan nak kata dah. Kena ngekah. Bapaลูก เสีย พ่อแม่จะ dekah jariah hadiah ให้ และขอดุอาให้ลูกที่เสียชีวิตแล้วผลบุญจะถึงลูกไหม Mak saat ni tu, mak pak saat ni tu ingat nak sedekah, nak hadiah pahala pada anak. Boleh tak? Jawabnya boleh. Siapa insya-Allah. Coba ulama dah sebutnya bahawa kita kena katalah Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil thawab man tasaddaq. Ya Allah, terimakanlah, jadikanlah dan sampaikanlah pahala aku sedekah tu ila roh kepada roh anakku sia-sia. Maka insya-Allah siapa insya-Allah. Jumhur ulama kata setengah ijma' bahawa apa-apa amal sekalipun kita buat boleh kita hadiah sampai pahala kepada anak. Tapi syarat doa lah kerana Tuhan sebut idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila mati seorang putus amalan illa min salat, melainkan pada 3 perkara: sedekah jariah, sedekah jariah, atau ilmin yantafa'u bihi, atau ilmu manfaat, atau waladin salihin yad'u lah, atau anak hak doa. Jadi kita baca, kita berdoa minta Tuhan sampai, maka sampai insya-Allah. Sebab tu molek kena berdoa. Kerana berdoa tu Tuhan sebut dulu. Terima kasih Ustaz ผมจะนำเทคนิค zikir และอ่านกุรอานครับ Ya. Hak penting baca Quran banyak. Baca sungguh pagi baca. Malam baca. Dan Quran witit tu al-ka sepengah terosak. Dalam baik kita semua. Gimana ada Quran semua insya-Allah. Saya bawa apa? Kereta le mana kita pergi di mana pun. Kita bawa Quran semua. Quran tubuh nak belalah kita ada tukar baca, ada tukar tapi klik rumah kita bacalah. Hak kita istiqamah ni kita buat siap dasar wa. Ya baca Quran ni kena tahdid lah dah. Kita nak berapa sehari. Kalau tak buatlah tu dah kali terosak.
Duk alik dengan Facebook. Jeje Facebook kita habis masa dengan dia. Rugilah akhirat esok. Saya tengok dulu lama lah dalam sok khabar bahawa orang ni paling sikit klik. Terosak ni dia klik paling kurang sikit 2,000 kali. Duk klik ini 2,000 kali. Hak paling banyak 9,000 sehari. Allah, kalau kita ngatik boleh 9,000 kali. Banyak ana. Tu nak ayat kalau kita tak ada menentukan tahdik atau kod nok Qurannya nok, nanti kita tak baca. Tapi kalau kita aku kena sejuk sehari, maka insya-Allah kita kena kacau. Jamel ni kalau tak ada wak lah tu tak ada pergi dah. Kerana duk galik dengan dunia, galik dengan Facebook, galik dengan line, galik dengan internet. Tak ada benda hak wak wi galik lebih pada galik internet ni lah. Dalam dunia ni hari ni saat-saat lah ni. Ada wak kita lupa semua ni. Internet tak ada ke lain. Hak lebih teruk daripada ni. Ada tu guru sore kata siapa baca doa hekal, cak rontang krop keluar. Ini tidak betul. Kata nak panah. Tak panah. Zikir dia tak panah. Tu hasbu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu zikir supaya kamu berjaya. Nak panah ke apa? Ya berjaya tu tak orang zikir berjaya. Zikir banyak ni berjaya, jaya dunia akhirat. Panah-panah ni jadi tak jaya. Mana boleh? Dan tu hasbu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, orang beriman tenang hati dia yang sebut Tuhan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ingat Tuhan ni tenang hati. Sebab tu kita sebut Tuhan banyak ni zikir apa semua buat kita tenang hati. Tapi hendak jadi tu kan mikir nak jadi bomo, mikir nak khamak, mikir nak jadi tu jadi ni, nak kebal nak apa, maka semua itu tak ada ditutup oleh agama. Apa kata fikir tu syaitan asli. So waktu ni apa semua. Tapi kalau zikir betul benar, waktu hasbuk fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Pas bayar zikir. Dan tu hasbuk fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum wa asyadda dzikra. Kita ingat sebut tu sama. Tak ada siapa pula kata zikir saat ni tu buat panah. Adakah? Zikir ni sebut nama Tuhan tak kau panah. Nama Tuhan kau sejuk lah. Muka Tuhan ke? Kita sebut nama Tuhan kau tenang hati kita kau tenang. Supaya kita sebut kita duduk kali dengan ibu bapa kita. Lepas tu kita tenang. Ni apa pula? Silap faham. Kerana apa? Kerana nak jadi bomo tu. Nak jadi bomo tu amalan niat jadi bomo tak betul. Zikir ni kerana Tuhan. Orang beriman pada Allah. Yang niat ke apa? Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Yabtaguna min fadlillah. Dah ada cari di poh dan ada sebut tak ada ayat lain tak apa. Dah ada sebutnya iaitu i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun tafakhurun bainakum takathurun fil amwali wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan cari keredaan Tuhan. Tu ya kita nak ada nak apa? Nak keredaan Tuhan. Dah. Tak ada panah, dia kata. Baca Quran, tak sahaja tu tak apa. Ada satu lagi dengan danga. Tak tahu tak faham tulis apa. Atau sekolah tu dululah malam ni. Banyak lagi soalan tak aku nak baca weh. Dah pukul 10 dah. Itulah sahaja malam ni insya-Allah. Nanti kalau ada soalan kok pagi esok lah. Dan saya malam esok itu nak kecek dunia Arab. Lepas ngorek, lepas isya malam esoknya kecek dunia alam. Tanluk, rekan tanluk insya-Allah. Boleh dua malam tu tengok ada isu-isu benda yang boleh kecek. Malam ni pagi esok pula soalan nak tanya tu. Ini ada
anu fatani negaraku banyak weh. Nak tak ada nak sempat dah. Oleh itu banyak sajalah. Terima kasih semuanya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.